Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Datuk Dr. Muhammad Daud bin Bakar selaku pengerusi eksekutif Kumpulan Amani, yang dikasihi tetamu-tetamu undangan daripada RRDD Bank, Afin Bank, Maybank, dan juga sahabat-sahabat daripada Universiti UKM, UIA, Universiti Islam Madinah dan juga UM. Ahlan wa sahlan diucapkan ke Majlis Minda Usul Fiqh 60 minit bersama Datuk Muhammad Daud bin Bakar pada hari ini. Dan insyaAllah tanpa buang masa, saya berdepan Datuk untuk menyampaikan kuliahnya yang bertajuk Minda Usul Fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala rasulih al-amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati saudara pengacara majlis, yang saya raikan dan saya muliakan saudara dan saudari, rakan-rakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama dalam majlis ilmu yang ringkas, padat, tapi insya-Allah syarat dengan teknik pemahaman usul fiqh, satu ilmu yang cukup tinggi nilainya dalam memahami syariah, iaitu satu mesej ketuhanan yang diturunkan secara wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dapat tidak, usul fiqh merupakan satu-satunya cara untuk kita menggarap kefahaman apakah mesej sebenar Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab seperti mana kita tahu, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewahyukan syariah dalam bentuk yang lengkap, teliti, padat, tapi perlukan kepada manusia untuk menjadikan lengkap, menjadikannya bahan produk yang terakhir. Apa yang diberikan kepada kita zaman wahyu 22 tahun atau 23 tahun itu adalah bahan-bahan mentah yang bukan merupakan end product, yang bukan merupakan bahan yang sedia pakai, tapi perlu diubah, perlu dicanai, perlu digarap menjadi bahan-bahan yang diguna dalam masyarakat. Sama ada kita memahami falsafah ini ataupun tidak, itu adalah satu hakikat yang berlaku. Malah sahabat radhiyallahu anhum jami'an pun terpaksa berhempas pulas untuk memahami mesej Al-Quran dan juga As-Sunnah, walaupun mereka hidup hampir dengan Nabi Muhammad, bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Bila habisnya wahyu, maka berakhirnya zaman hubung kait dengan ketuhanan, dengan wahyu yang langsung, mereka perlu menjadi manusia yang biasa, cuba memahami mesej ataupun al-khitab al-ilahi. Yang kita faham usul fiqh merupakan khitab, merupakan satu saranan, satu garapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah fungsi usul fiqh, untuk kita memahami apakah mesej ketuhanan yang sebenarnya dalam bab hukum hakam, bukan dalam bab akidah ataupun seumpamanya. Tapi dalam konteks hukum hakam, inilah ilmu yang cukup mulia, yang cukup penting untuk kita memahami the real voice of Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah nada, tone, message yang Allah ingin berikan kepada kita dalam Al-Quran dan juga dalam As-Sunnah. Atau dalam kata lain, kita memerlukan usul fiqh untuk kita berinteraksi dengan bahan-bahan mentah yang suci, yang mulia, yang berbentuk wahyu, yang berbentuk ketuhanan, menggunakan minda kita bagi minda manusia. Tidak ada di sana melainkan minda kita sahaja yang dididik, diasuh supaya kita memahami lenggang-lenggok ataupun linggo Al-Quran dan juga As-Sunnah, iaitu dalam bahasa Arab, yang kita akan bincangkan kepentingan bahasa Arab dalam usul fiqh itu sendiri.
Jadi kita dapat ambil kesimpulan bahawa usul fiqh adalah ilmu untuk melengkapkan kefahaman kita kepada bahan-bahan mentah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa adanya ilmu usul fiqh, Quran dengan sunnah merupakan Quran yang tak hidup dalam masyarakat sebab ianya merupakan prinsip-prinsip umum yang terlalu tinggi yang tidak boleh diturunkan kepada amalan semasa. Usul fiqh ada ilmu yang boleh menterjemahkan ma'ani, boleh menterjemahkan maqasid, boleh menterjemahkan awamir wa nawahi Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tak tahu melainkan kita gunakan usul fiqh. Jadi kita membuat andaian banyak hukum Al-Quranul Karim. Kalau baca buku Abu Wahab Al-Khallaf, dia kata ayatul ahkam adalah 88 sahaja. Ada ulama lain mengatakan 500 ayatul ahkam dengan secara yang berdasarkan qiyas dan sebagainya. Ala jumlah khulasul kalam, ayat ahkam tu tak banyak tapi boleh dicernakan dalam pelbagai permutasi dengan kekuatan dan juga ilmu usul fiqh itu sendiri. Maka syariah menjadi komprehensif, menjadi lengkap kalau kita gunakan usul fiqh untuk melebarluaskan ataupun menterjemahkan ma'ani ataupun khitab ilahi kepada hukum-hukum yang boleh digunakan setiap masa dan setiap tempat. Dan hukum itu berbentuk berbeza. Syariah bukanlah satu peraturan yang ada satu solusi per semua keadaan. Adalah salah kita menganggap syariah itu satu solusi dalam semua keadaan. One solution fits all bukan syariah. Syariah itu adalah solusi yang tepat di masanya. Di Baghdad, di Mesir, di Madinah, di Mekah, di Malaysia ada hukum-hukum yang perlu disesuaikan. Cara pakaian, cara pertenakan, cara melakukan bisnes dan sebagainya. Kekuatan akhlak, kekuatan etika dalam perniagaan. Mungkin setengah tempat tak perlukan kitabatul al-aqad, penulisan akad, tapi setengah tempat perlukan kepada dokumentasi yang bertimbun-timbun sebab masyarakat dan sebagainya. Itu kenapa kita perlu memahami usul fiqh. Yang keduanya adalah asal usul fiqh itu sendiri. Saya cuba membawa isu ini sebab jarang dibincangkan di peringkat pengajian syariah di Malaysia ataupun Timur Tengah. Satu merupakan lompong yang cukup jelas sebab ramai pelajar syariah tidak memahami konteks sejarah. Mereka hanya memahami ilmu tanpa konteks sejarah. Ini merupakan satu lopong ataupun satu kelompongan, satu jafwah, satu kekosongan dalam pengajian ilmu syariah di universiti tempatan dan juga di Timur Tengah. Tidak di Barat, sebab Barat melihat ilmu secara perspektif historical. History memberikan ma'ani. Quran itu penuh dengan history. Quran adalah kitab sejarah dari segi, secara umumnya kita baca Quran itu, kita dapat rasakan itu sejarah. Sebab sejarah penting, ada kontekstualnya yang ingin disampaikan message. Dalam asal-usul hukum ataupun usul fiqh ini, disebutkan bahawa Imam Syafi'i imam yang mulanya menulis kitab usul fiqh. Yang menariknya Imam Syafi'i tak pernah menyebut itu adalah kitab usul fiqh. Dalam Ar-Risalah disebut hazal kitab atau kitabi atau kitabuna. Dia tidak pernah menyebut itulah kitab usul fiqh. Malah istilah usul fiqh yang pertama timbul pada kurun ke-5 Hijriah oleh seorang ulama di Baghdad, minta maaf, di Basrah, iaitu Abu Husain Al-Mu'tazili Al-Baghdadi Al-Basri Al-Mu'tazili yang meninggal pada tahun 435 Hijrah dalam kitab Al-Mu'tamad fi Usul Fiqh. Itulah permulaan kitab yang pertama yang menggunakan istilah usul fiqh dalam kurun ke-5 Hijriah. Selepas beliau menulis kitab tersebut, maka timbul ulama-ulama selepasnya 5 tahun, 10 tahun selepas itu menggunakan perkataan usul fiqh seperti Imam Al-Juwaini dan imam-imam yang lain selepas beliau. Asy-Syirazi, Az-Bazdawi dan sebagainya. Jadi itulah dari segi konteksnya, Imam Syafi'i walaupun merupakan ulama pertama menulis usul fiqh, kita namakan usul fiqh, beliau tidak menamakan kitab beliau sebagai usul fiqh. Penyunting kitab beliau Majid Al-Khuduri, kalau kita baca Ar-Risalah, cuba baca preface, introduction, sebab itulah
yang penting untuk memahami siapakah penulis dan konten buku tersebut. Dan di antara yang terbaik dalam bidang ini adalah Majid Al-Khaduri, menyebutkan bahawa adalah mustahil bagi Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah dengan ilmunya sendiri. Mesti Imam Syafi'i telah belajar istilah-istilah, ma'ani-ma'ani daripada imam sebelumnya. Sebab mustahil bila seorang wali di Kufah meminta beliau menulis kitab, iaitu Abdul Rahman bin Mahdi yang meninggal pada tahun 198 Hijriah. Kata Imam Syafi'i, tolong tulis sebuah kitab yang tersusun untuk saya memahami usulul ahkam, asas-asas pada hukum. Maka beliau telah menulis dan menghantar buku tersebut, namanya Risalah. Risalah kepada siapa? Kepada Wali Abdul Rahman Ibnu Mahdi yang meninggal pada tahun 198 Hijriah. Kita tidak tahu bila Imam Syafi'i menulis dan bila dia siap buku tersebut. Dalam masa setahun ke, 2 tahun ke, tak pasti. Tapi yang pasti, buku tersebut disiapkan sebelum meninggalnya Abdul Rahman Ibnu Mahdi 198 Hijriah. Dan beliau sendiri meninggal pada tahun 2004 Hijriah. Jadi tidak lama selepas itu Imam Syafi'i meninggal. Itu pandangan yang saya bersetuju. Malah Asy-Syafi'i tidak pernah merujuk kepada mana-mana ulama dalam kitab Ar-Risalah, as if kitab itu merupakan original. Tapi dalam kitab Al-Um, beliau banyak membuat rujukan bersilang pada ulama-ulama lain. Dalam kitab Al-Um, khususnya jilid yang ke-7, nak baca usul fiqh jangan baca jilid yang pertama sampai 6, baca jilid yang ke-7. Dalam Al-Um itu kitab usul fiqh, iaitu beliau membincangkan ikhtilaful Malik wa Syafi'i, kitab Ibtalul Istihsan, itu dalam jilid yang ke-7. Situ ada polemik dan ada dialog antara beliau dengan imam-imam yang besar, yang agung sebelum dan semasa beliau hidup dan menulis buku-buku tersebut. Jadi menunjukkan bahawa Imam Syafi'i mengetahui dan mengambil maklum adanya ilmu ini sebelum beliau datang, tapi tak dijantarkan dalam kitab Ar-Risalah. Malah dalam kitab Ar-Risalah beliau banyak membuat lontaran-lontaran yang agak tajam kepada mazahib yang lain dari segi epistemologi ataupun maratib al-ilmu dalam usul fiqh. Beliau banyak membuat kritikan secara halus kepada mazahib-mazahib yang meletakkan misalnya amal ahli Madinah melebihi kepada hadis yang sahih, yang muktabar, ataupun kepada mazahib yang kita semua tahu mendahulukan pada pandangan Imam Syafi'i. Saya ada komen saya sendiri yang mendahulukan al-aql, logik kepada hadis ahad, iaitu mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Jadi beliau banyak membuat rujukan dan menyatakan bahawa dalam kitab Ar-Risalah tidak dapat tidak, we have to put aside, kita letakkan tepi dulu pandangan Ahlul Madinah ataupun mazhab-mazhab yang lain, mendahulukan Quran dengan sunnah. Sebab itulah sumber perundangan yang utama. Ar-Risalah adalah satu kitab yang untuk mentamkinkan, meyakinkan kepada pembaca sumber rujukan utama adalah Quran dengan sunnah, wa nuqtah wa fusta. Itu pandangan yang ingin digariskan dalam, tapi tidak menafikan ada kitab-kitab terdahulu sebelum beliau. Dalam kitab Usul Al-Sarakhsi, dia punya muqaddim atau muhakkik kitab tersebut, Abu Wafa Al-Afghani, seorang ulama yang terkenal yang kerja di Universiti Al-Azhar, menyatakan Imam Abu Hanifah ada kitab yang awal lagi, iaitu Kitab Ar-Ru'i, kitab akal dari segi logik, dari segi hukum fiqh. Dan kita tahu Abu Hanifah rahimahullah meninggal pada 150 Hijriah. Dan juga Abu Yusuf dan Syabani sebut ada kitab Istihsan dan sebagainya. Jadi ada sejarah. Pada pandangan peribadi saya, Imam Syafi'i bukanlah ulama yang pertama yang mengetahui usul fiqh. Agak mustahil Imam Syafi'i menggunakan istilah-istilah yang besar dalam kitab Risalah tanpa masyarakat mengetahui apa makna istilah tersebut. Kalau kita gunakan bahasa WhatsApp 30 tahun lepas, orang tak akan faham. Sebab WhatsApp bukan zaman sebelum ini. Tapi bila Syekh menggunakan al-am, wal-khas, al-nasakh, al-qiyas, al-istihsan, al-ijtihad, itu menunjukkan istilah tersebut sudah hidup dalam masyarakat. Jadi Imam Syafi'i sebenarnya meneruskan tradisi ulama-ulama yang sebelum beliau dalam konteks usul fiqh. Jadi kalau kita nak baca panjang lagi, kita boleh baca kitab Ibnu An-Nadim,
Al-Fahris, kitab yang penting untuk mengkaji kronologi penulisan ulama-ulama yang terdahulu. Imam Ibn Nadim meninggal pada tahun 435 Hijriah. Jadi beliau telah mengumpulkan silsilah kronologi penulisan fiqh, usul fiqh dan sebagainya sepanjang zaman sahabat sehinggalah beliau meninggal dunia. Kitab yang paling menarik untuk memberikan satu gambaran bagaimana ulama-ulama itu aktif menulis. Beliau akan merekodkan segala penulisan ulama dengan tarikhnya, dengan kontennya sebasegit dalam kitab Al-Fahris. Dalam masyarakat orientalis, ini bidang orientalis saya ingin sebut sikit, mereka mengatakan Imam Syafi'i imam yang hebat. Mereka puji Imam Syafi'i itu melambung tinggi sangat. Goldziha, Yusuf Shah, Coulson dekat Universiti London, dan juga my own teacher Professor John Burton, mereka mengagung-agungkan Imam Syafi'i dengan niat yang buruk. Itu mengatakan sebelum zaman Imam Syafi'i tidak ada asas kepada Quran dengan Sunnah. Imam Syafi'i lah imam yang pertama yang menulis Quran dan Sunnah, yang memberitahu bahawa Quran dengan Sunnah teorinya adalah bermula zaman Imam Syafi'i. Sebelum itu adalah vacuum. Itu cara orang Barat. Mereka memuji Imam Syafi'i untuk menyatakan Imam Syafi'i hero dan mengalahkan Imam Abu Hanifah, mengalahkan Imam Malik, mewujudkan konflik antara imam-imam. Dan saya dalam kajian saya di peringkat PhD dicabar oleh profesor saya yang mengatakan, dia panggil saya Muhammad, buktikan kepada saya bahawa Imam Malik beriman dan beramal dengan sunnah Nabi ala ra'si wal ain, di atas kepala dan junjung kepala kita. Dalam kes hadis babul khiyar, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Imam Malik mengatakan laisa alaihi al-amalu indana. Khiyar majlis kami tak terima sebab itu bukanlah amalan ahli Madinah. Dan hadis ini hadisul bab dalam kitab Muwatta dan diriwayatkan secara silsilah zahabiyah An-Nafi' an Ibn Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Imam mengatakan hadis ni betul, sahih, tinggi martabatnya daripada guru aku Nafi', daripada Ibn Umar, daripada Nabi direct, tapi aku tak terima. Orang tadi mengatakan tengok Imam Malik cakap tak serupa bikin, dalam bahasa lain. Saya dicabar, Muhammad buktikan bahawa Imam Malik adalah imam yang tidak mengamalkan sunnah. Syafi'i adalah seorang pahlawan. Sebagai seorang ulama syarah yang muda, waktu itu umur saya dalam 27 tahun, bukan umur Daniel kurang lebih ya. Saya lebih tua sikit waktu itu. Saya rasakan perlu mengambil cabaran, saya membuat kajian. Tidak mungkin Imam Malik mengetepikan hadis. Kalau Imam Malik, saya buat hujah dan logik dengan dia. Usul fiqh ada logik, saya akan sebut logik nanti. Kalaulah Imam Malik sengaja ingin menolak hadis tersebut, tidak mungkin Imam Malik meriwayatkan hadis tersebut dalam hadisul bab. Betul tak? Kalau kita nak tahu hadis tersebut, kita akan riwayat dengan riwayat yang paling cantik dalam kitab saya sendiri. Dan hadis yang pertama, hadisul bab namanya. Hadisul bab dalam Muwatta, hadis yang paling pilihan Imam Malik. Imam Malik dia akan susun Muwatta tu kitab hadis yang paling baik, hadis yang kedua terbaik, yang ketiga dan amal pandangan sahabat dan pandangan tabi'in. Itu susunan Imam Muwatta. Muwatta maknanya susunan yang teratur. Pandangan Nabi atau hadis Nabi, hadis pandangan sahabat dengan pandangan tabi'in. Itu hujah logik saya. Tapi dia tidak memerlukan logik. Dia memerlukan satu hujah yang berbentuk ilmiah sikit. Saya membaca segala syarahan Imam Muwatta. Saya jumpa kitab Asy-Syaibani, Syarah Muwatta Asy-Syaibani, menyebutkan bahawa Imam Malik tidak pernah mengenepikan hadis tersebut. Sebab dalam bab yang sama ada dua hadis yang muta'aridan, yang berkonflik. Hadisul bab dengan hadis yang kedua. Dalam hadis yang kedua, bila berlakunya khilaf antara pembeli dengan penjual nak batalkan kontrak, hadis tersebut mengatakan wasil'atu qa'imatun, barang masih ada lagi, dia bukan makan atau luput atau hilang, boleh dibatalkan kontrak dengan mengambil yamin, mengangkat tangan halaf. Itulah kata Imam Malik, al-amalu indana.
amal orang ahli Madinah. Zaman beliau, waktu beliau meninggal di Madinah, kalau ada khilaf dan jual beli, bukan khiyar majlis. Khiyar majlis tak ada. Kalau berlaku ijab wa qabul, khalas, tammal aqd. Tidak boleh kita sengaja nak batalkan kontrak walaupun masih ada dalam majlisul aqd. Malah majlis akad hanyalah majlis akad dalam mazhab Syafi'i sahaja, bukan mazhab-mazhab yang lain. Itu dari segi ulasan usul fiqh. Dan tak cukup, saya kena huraikan lagi mengatakan bahawa Imam Malik mengatakan terdapat dua hadis yang berkonflik. Keduanya ada sahihan, mu'tabaran, hadis yang sahih, hadis yang sah pada pandangan beliau. Dan beliau telah mentarjihkan hadis yang kedua ke atas hadis yang pertama kerana adanya sokongan amal ahli Madinah. Min babi tarjih, bukan min babi rafad, bukan menolak, bukan tidak mengiyakan, tapi min tarjih. Itu dari segi polemik Orientalis Barat, saya boleh cerita panjang lebar, itu bidang saya, dan saya banyak menulis tentang pemikiran-pemikiran Orientalis dalam pengajian syariah dan usul fiqh in particular. Now kita pergi kepada risalah Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i seorang ulama yang cukup handal, umurnya muda telah dihantar untuk belajar bahasa Arab di luar kota Mekah, dihantar belajar di kampung orang asal Arab, Badawi, umur 6 tahun, dan beliau dianggap sebagai kana Syafi'iyyu hujjatan fil lughah, dianggap sebagai hujah dalam bahasa Arab. Ramai ulama-ulama syariah tidak hujah dalam bahasa Arab. Mereka hujah dalam hadis, hujah dalam fiqh, tapi tak ramai yang hujjatun fil lughah. Imam Syafi'i adalah yang minan nawadir, yang paling kurang di kalangan ulama yang mahir dalam bidang bahasa Arab. Jadi kita melihat Ar-Risalah daripada cover to cover, daripada kulit ke kulit. Ar-Risalah kitab yang cukup berat dan syarat, sebab beliau menengahkan perkara-perkara yang kalau kita baca zaman sekarang pun susah nak faham sebab agak tinggi dan abstrak. Dari segi makna maratibul almi, apa makna ijma', dan beliau petikaikan mana ijma' itu, kena ijma' yang pada beliau ijma' itu sesuai pandangan beliau dan juga pandangan Ahmad bin Hanbal, ijma' itu hanya berlaku dalam kes-kes yang tidak mungkin kita khilaf. Sembahyang zuhur 4 rakaat disebut dalam risalah. Zakat itu wajib. Okay? Kalau khilaf sikit, itu bukan dari ijma'. Itu satu hujah yang cukup menarik. Ya, risalah ni satu kitab yang tersusun, yang menarik, dan vocabulary-nya atau mufradat yang cukup tinggi ilmiahnya. Dan kalau kita nak baca usul fiqh, kalau kita rasa tak mampu, jangan baca risalah. Baca kitab-kitab yang lain dulu. Sebab risalah ditulis oleh orang yang hujjatun fil lughah. Jadi dia bahasa tu bahasa yang cukup kuat dan mantap. Kalau kita baca serik rasa dengan risalah, tapi kita baca khatam kali pertama, kita dah rasa suka sebab bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Nak faham mesej Allah Subhanahu Wa Taala tidak kena melalui bahasa Arab. Sebab itu kekuatan bahasa Arab, kekuatan yang menjadikan usul fiqh bahasa ilmu yang hidup dalam hidup kita. Kalau kita baca Melayu atau baca terjemahan atau baca Muhammad Abu Zahra, Badran Abul Ainain, boleh faham usul fiqh tapi tidak nampak zuknya. Kena baca usul fiqh yang ada zuk bahasa Arab baru kita boleh menelajah ataupun masuk dalam ilmu usul fiqh yang berbentuk ilmu yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memahami apa yang disebutkan sebagai message ataupun amanat ataupun ibar atau ma'ani daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Definisi usul fiqh. Usul fiqh itu berasal daripada dua perkataan, usul dengan fiqh. Usul itu asas ataupun punca kepada fiqh. Fiqh itu adalah hukum-hukum syariah yang berbentuk hukum tafsili, hukum yang detail kena dengan halal, haram, wajib, sunat, makruh dan sebagainya. Dan definisi ini hanya timbul pada kurun ke-5 Hijriah oleh ulama-ulama seperti Abu Husain Al-Basri Al-Mu'tazili, Imam Juwani dan sebagainya.
dalam peringkat pengajian kita diberitahu usul fiqh ilmu yang digunakan untuk mengistinbatkan hukum daripada dalil-dalil yang juz'i, bukan dalil yang kulli. Itu pun satu takrifan yang mungkin salah juga. Sebab usul fiqh itu boleh digunakan untuk istinbatkan hukum dalam apa saja dalil yang ada depan kita. Kulli ke, juz'i ke, maqasidi ke, urfi ke. Sebab itu merupakan khitabullah, khitabul ilahi yang datang kepada kita. Jadi saya punya komen kepada takrifan usul fiqh di peringkat pengajian, kita hanya merujuk pada li juz'i wa aqimus salah, cukup. Kalau ma'ani yang raful haraj itu bukan dalil juz'i. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, itu bukan juz'i, itu dalil kulli. Itu bukan bidang usul fiqh. Pada saya agak sikit tidak tepat dengan roh usul fiqh. Usul fiqh ilmu yang kita boleh guna tu untuk segala bidang khitabullah, dia datang ke depan kita. Dalil kulli ke, juz'i ke, separuh kulli ke, doesn't matter. Sebab itu merupakan hidangan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita berinteraksi dengannya. Jadi kalau saya nak tulis usul fiqh, saya akan memberikan komen bahawa usul fiqh ada ilmu yang digunakan untuk mencari kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dalam mana-mana perkara dan isu, menggunakan sebarang sahaja pedoman yang disuluh oleh wahyu, sama ada Quran ataupun sunnah, sama ada melibatkan dalil kulli atau juz'i atau dalil-dalil yang belum kita jumpa lagi dalam Al-Quranul Karim. Banyak lagi ma'ani yang tersirat, dan saya akan sebutkan bahawa kekuatan usul fiqh dalam berbagai-bagai perkara bukannya qiyas, bukan ijma', bukannya apa, tapi Quran dengan sunnah itu sendiri. Dan Quran itu ada alfaz, ada perkataan-perkataan yang ada di baliknya hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu pada qiyas, tak perlu kepada ijma', tak perlu kepada maslahah untuk kita faham, tetapi saya sebutkan sebagai kaedah-kaedah bahasa perundangan. Itu yang jarang diajar di peringkat universiti, dan bila mana kita dalam industri, dalam perbankan, dalam kewangan, dalam perubatan, dalam masyarakat, kita jarang dididik melihat bagaimana untuk menggunakan hukum di sebalik ma'ani, di sebalik alfaz, di sebalik qawalib lughawiyah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dan saya akan cuba share beberapa perkara untuk sebagai pedoman kepada kita untuk tidak underminekan sumber hukum yang utama, bukannya qiyas, ijma', masalah sebagainya, tapi Quran dengan sunnah itu sendiri. I think sadaq Imam Syafi'i bila menyebutkan bahawa sumber perundangan ada dua sahaja, Quran dengan sunnah. Dalam textbook kita kata masadih at-tashri' arba'ah. Alaysa kadzalik? Salah. Itu memang 100% atau 200% salah. Sebab sumber itu tempat kita mengambil cara hukumnya. Qiyas kita tak boleh ambil pada qiyas direct, kena balik pada Quran dengan sunnah. Ilahnya mesti ilah mansusah. Ilah bukan ilah mustanbatah. Ilah kena ilatun mansusah, kena naskan oleh Quran dengan sunnah. Jadi itu juga beberapa perkara berlaku dalam pengajian. Kita fokus pada 4 perkara ijma' baik, tapi kurang praktikal. Qiyas cukup powerful, cukup dinamik, cukup progresif, tapi bukannya sumber. Ia adalah teknik perundangan. Dia merupakan adatu min adawatil istinbat walaysa masdaran min masadir at-tashri'. Al-masdar, sumber, mestilah sumber yang berbentuk wahyu. Agama kita agama wahyu, bukan agama kemanusiaan. Kemanusiaan hanya supporting saja. Dia satu takmili, satu peranan untuk melengkapkan wahyu. Sebab itu saya tekaskan bahawa usul fiqh ada ilmu mengetahui mesej Allah Subhanahu Wa Taala. Mesej Allah hanya dapat diketahui melalui Quran dengan sunnah. Yang lain itu hanyalah pelengkap ataupun kita nama pemanis rasa dalam bahasa yang lain. Jadi kita terus kepada penulisan usul fiqh. Usul fiqh ditulis dalam 3 bentuk yang kita semua faham oleh ulama-ulama yang berbentuk dia kata tariqatul mutakallimin, tariqatul syafi'iyah, iaitu berdasarkan satu prinsip yang umum yang dicernakan kepada kaedah usul fiqh tanpa melihat kepada implikasi kepada hukum yang sebenar. Kalau datanya am dan khusus, dilaksanakan am dan khusus secara begitu.
khusus mentakhsiskan am dengan syarat-syarat yang sepatutnya. Nasakh boleh menasahkan yang lebih rendah tapi tidak lebih tinggi. Itu kaedah yang abstrak. Mushtarak, perkataan yang ada dua makna, tidak boleh membawa dua-dua makna sekali. Mesti imma ayakuna majazan atau haqiqatan. Sama ada majaz, sama ada metafor ataupun literal meaning. Tanpa melihat kepada fatwa-fatwa yang berlaku di kalangan ulama, mesti dia kata stand by the principle lah. Dalam bahasa yang lain, usul fiqh berdasarkan Syafi'iyah atau mutakallimin, usul fiqh yang berdasarkan prinsip atau principle. Dan ini diulas oleh Ibn Khaldun dalam Muqaddimah. Ibn Khaldun meninggal pada 808 Hijriah. Jadi beliau telah melihat penulisan fiqh tu dah berkembang dan beliau mendapat sikit liberty, kelebihan upper hand untuk melihat kitab-kitab yang ada. Beliau rumuskan ada 3 penulisan, iaitu Syafi'iyah, yang kedua adalah Hanafiyah ataupun fuqaha ataupun juris. Saya lebih cenderung pada pandangan juris kerana mereka membuat usul fiqh berdasarkan pendekatan induktif dalam bahasa orang putih, iaitu melihat kepada fatwa-fatwa yang ada dan dikeluarkan kaedah usul fiqh dalam fatwa tersebut, bukan berdasarkan Quran dengan sunnah. Mereka melihat lebih realiti, seperti kes-kes di England. Di England, undang-undang dibuat berdasarkan case law. Jadi hakim memberikan keputusan mereka dibuat bukan berdasarkan perlembagaan atau berdasarkan undang-undang yang bertulis, pemikiran hakim, dipanggil case law. Jadi daripada case law itu akan dikeluarkan kaedah perundangan. Apa makna kecuaian dari segi undang-undang Inggeris? Apa makna tanggungjawab pendedahan, due diligence dan sebagainya. Bukan daripada buku teks seperti mana undang-undang di Eropah berdasarkan civil law, berdasarkan abstrak seperti mana Thariqatul Syafi'iyah. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan yang berbentuk campuran, iaitu Thariqatul Hanafiyah dengan Thariqatul Syafi'iyah, yang tak banyak kitab pun seperti As-Subki Jam'ul Jawami' ataupun kitab As-Sa'ati ataupun Sadrul Syariah, At-Tanqih dengan Tawdih dalam kitab usul fiqh. Jadi pada pandangan saya lebih mirip kepada gabungan antara pendekatan Syafi'iyah dengan Hanafiyah, kerana itu memberikan satu kekuatan yang baru dalam usul fiqh. Dalam Islam kita tidak mengamalkan kes-kes seperti di mahkamah, undang-undang kes atau kes undang-undang ataupun textbook. Kita gabungkan dua-duanya, Quran dengan sunnah, dengan pengamatan kepada fatwa-fatwa yang ada. I think Badran Abul Ainain membuat satu contoh yang menarik dalam kes wala tankihu ma nakaha abaukum. Nakaha adalah mushtarak yang maknanya maknayain, iaitu al-wat'u, melakukan hubungan dengan isteri, satu lagi al-aqad, iaitu kontrak pernikahan. Ayat itu mengharamkan kita berkahwin dengan perempuan yang ayah kita berkahwin ke atau telah bersama dengan perempuan tersebut. Dalam mazhab Hanafi ada dua pandangan. Satu ulama mengatakan ayat itu maksudnya berkahwin, satu yang mengatakan bersama dengan isteri. Jadi mereka terpaksa kaedah mereka diubah, usul fiqh. Mereka mengatakan mushtarak hanya membuat satu makna, melainkan bila datang dalam siyaqun nafi. Bila datang siyaqun nafi ada dua makna yang terpakai dalam konteks ini, iaitu wala tankihu ma nakaha abaukum ay al-nisa allati yatazawwaj bihinna al-aba ma'ad dukhul. Dia masuk kaedah dua-dua sekali untuk menyatukan pandangan mereka dalam kaedah usul fiqh. Kalau saya diberikan pula untuk menulis usul fiqh, dan saya berhasratlah untuk menulis pada masa depan ini, saya akan buat pendekatan baru, iaitu pendekatan usul fiqh yang berbentuk amali. Sebab banyak usul fiqh tanziri, berbentuk teori, dan mungkin pendekatan zaman sekarang dengan zaman WhatsApp, zaman tidak ada masa, zaman mereka nak dapatkan hasil yang cepat, mungkin pendekatan mesti diberikan pendekatan yang berbentuk tatbiqi, bukannya tanziri dalam kaedah usul fiqh. Kandungan usul fiqh: logik, metodologi, epistemologi, linguistik, teologi dan juga humanistik.
Imam Al-Ghazali menyebutkan kitab usul fiqh kitab yang menarik sebab menggabungkan antara unsur wahyu dengan unsur akal, li'annahu jama'a bainal aqli wal wahyi. Logik satu ilmu yang cukup kuat dalam usul fiqh. Mungkin di setengah-setengah universiti mereka tak galakkan logik, mereka hanya galakkan satu pembacaan literal harfi. Not good enough for usul fiqh. Usul fiqh adalah ilmu manusia untuk memahami mesej Allah Subhanahu wa taala. Dan logik itu Allah dah beri dalam otak manusia. Kalau logik tidak ada dalam manusia, tak perlu, Allah tak akan bagi. Logik ini digunakan dalam berbagai-bagai kaedah, keadaan dan sebagainya. Mungkin saya akan berikan contoh bila relevan, bila teringat nanti contoh yang melibatkan logik, ya. Mabahis usul fiqh, dalam kitab-kitab usul fiqh kita bincang sumber-sumber perundangan, dan saya telah komen bahawa sumber perundangan dalam syariah hanya dua sahaja, iaitu Quran dengan sunnah. Teknik-teknik perundangan itu banyak seperti qiyas, ijma', saddu zari'ah, maslahah dan sebagainya. Cuma sikit komen tentang ijma'. Ijma' satu subjek matter yang tak perlu kita belajar banyak-banyak sebab agak sukar dilaksanakan. Pandangan peribadi saya tertarik dengan pandangan Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahawa selepas para sahabat meninggalkan kota Madinah, maka ijma' mustahil berlaku. Malah siapa yang idda'a al-ijma', dia kena buat bukti yang cukup kuat adanya ijma' dalam kes-kes yang berlaku selepas tafarraqus sahabah, selepas sahabat telah meninggalkan kota Madinah. Sebab itu dalam walaupun Ibn Munzir dalam kitab Ijma' dia menakalkan banyak ijma', kalau kita cek balik satu persatu, wa fi ijma' fihi khilaf. Setiap satu isu dia bawa tu mesti ada khilaf dalam keadaan mana sekalipun. Jadi ijma' pada saya bukanlah satu konsep yang cukup kuat, malah kita bertanya pada diri kita, apakah asal ataupun epistemologi kepada ijma' itu sendiri? Di mana dalil mengatakan perlu ikut ijma' dalam Quran dengan sunnah. Dalil yang diberikan oleh sebagai Imam Al-Juwaini misalnya, dalil yang terlalu remote, terlalu jauh, iaitu wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, yang mengikut jalan-jalan orang yang bukan mukmin. Mana kena ikut jalan orang mukmin, iaitu ijma'. Itu satu tafsiran yang cukup remote, yang cukup mustaba'ad, yang tidak dapat dikhayalkan oleh pemikiran. Dan tidak ada satu sumber yang mengatakan ijma' itu satu perkara yang diguna pakai secara binding. Tetapi tidak salah, ijma' dianggap sebagai teknik perundangan yang berbentuk persuasif, berbentuk bukan mengikat tapi berbentuk memberikan taksir kepada pemikiran minda syariah. Kalau ijma' katakan ulama Saudi, ulama Asia Tenggara ataupun Majma' Fiqh Islami, itu ijma', tapi bukan ijma' dalam bentuk yang teknikal. Itu memberikan kekuatan. Ada ramai pemikiran minda-minda yang datang berjumpa, berbincang, semestinya pandangan mereka ada siqal, ada weightage yang lebih kuat daripada pandangan si anu dan si anu. Setakat itu sahaja, bukan memberikan kuasa mengikat, tapi kuasa dalam bahasa undang-undang, kuasa persuasif, mempengaruhi sahaja dan bukannya memberikan ikatan. Kaedah-kaedah bahasa perundangan, ini subjek yang telah diabaikan oleh kita semua. Quran adalah bahasa Arab yang tulen, yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Every word is chosen by him. Setiap perkataan dan patah itu Allah dah pilih daripada bahasa Arab yang ada dalam masyarakat, dijadikan bahasa Al-Quran. Dalam Al-Muwafaqat disebutkan asy-syari'atu arabiyyatun wa idza kanat arabiyyatan fala yafhamuha illa man fahima al-lughata al-arabiyyah haqqal fahmi. Inilah satu noktah yang saya nak bincangkan, bahawa kita perlu rujuk pada usul fiqh dari segi kaedah bahasa itu sendiri. Ada kekuatannya. Setiap perkataan itu ada kekuatannya. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Kenapa tidak wa arjulakum ilal ka'baini?
adakah perlu basuh atau perlu sapu? Dari segi bahasa Arabnya perlu sapu, betul tak? Dari segi bahasa Arabnya sebab dia ataf kepada wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Jawab macam mana? Wa arjulakum. Ibnu Mas'ud kata wa arjulikum. Minta maaf. Ada pandangan mengatakan dalam Al-Quran banyak kaedah sebagai itu, seperti inni akhafu alaikum azaba yaumin alimin. Yang azab itu bukan hari, yang alim itu bukannya hari tapi azab tu. Dalam bahasa dinamakan sebagai min babil mujawarah. Bila Ibnu Mas'ud membaca ayat tersebut, dia baca majrur kerana min babil mujawarah. Dalam Al-Quran banyak ayat yang dimajrurkan kerana min babil mujawarah, nak respect kawan sebelah dia. Dia baca tu jar sebab bukan sebab dia jar, sebab nak respect kawan sebelah dia. Inni akhafu alaikum azaba yaumin alimin. Patutnya azaban yaumin alima. Sebab azab tu dengan alim ada sifat, bukannya hari tu yang menyeksa, tapi azab tu yang menyeksa. Jadi ini kekuatan bahasa Arab. Dan Al-Jassos dalam kitab Usul Fiqh, satu kitab yang paling power lah bagi anak yang nak cerita tentang kekuatan bahasa dalam syariah. Tapi jangan give up lah baca kitab Al-Jassos. Terlalu dalam, dan kalau kita boleh spend masa baca Al-Jassos ni betul-betul, kita boleh faham kekuatan kaedah-kaedah ataupun bahasa perundangan dalam Al-Quran itu sendiri. Perbincangan sokongan. Sokongan ni banyak, seperti asyartu, al-mani', as-sabab, asyarat. Ini semua perbincangan sokongan yang kita perlu faham, tapi touch and go sahaja. Kita perlu fokus kepada sumber perundangan bercampur dengan kaedah-kaedah bahasa Arab yang berbentuk perundangan. Okay. Fokus usul fiqh. Jadi dalam konteks semasa pada hari ini, mereka yang belajar usul fiqh, kita kena fokus lebih kepada Al-Quran secara harfian, secara sarfian, secara balaghatan, secara yang dalam sikit. Betul juga dengan sunnah. Dalam sunnah misalnya, Imam Asy'ari sebutkan sunnah diriwayatkan tanpa sebab. Sebab itu berlakunya khilaf fuqaha. Sunnah diriwayatkan jawapan Nabi tapi tidak ada sebab yang disertakan bersama dengan sunnah tersebut. Ini merupakan punca khilaf yang cukup besar. Bila isu hadanah, sometimes Nabi kata untuk emak, sometimes untuk ayah, sometimes untuk orang lain, sebab tidak ada sebab yang diriwayatkan bersama. Cukup dalam kes-kes perbuatan yang paling baik isi Allah Subhanahu Wa Taala, sometimes birrul walidain, sometimes al-jihad, sometimes macam-macam. Jadi tidak ada sebab yang diriwayatkan bersama dengan matan hadis tersebut. Dan beliau Imam Asy'ari menyebutkan bahawa perlu dikaji siyaq al-hadis ataupun the context of the hadis. Dan beliau bagi contoh, misalnya hadis la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhi, dan menyebutkan bahawa boleh kita ada double offer kepada seorang gadis yang sama dengan syarat gadis tersebut telah menyatakan persetujuan tidak nak kepada yang pertama. Jadi isu yang kata tak nak pertama tu tak diriwayatkan dalam hadis tersebut. Malah Nabi sebut pada seorang sahabat, bila seorang sahabiah kematian suami, ditanya oleh Nabi, boleh tak saya masuk meminang, sebab dah ada orang telah masuk meminang. Nabi kata boleh, sebab yang satu tu dah kata tak nak. Jadi ada, dia panggil siyaqul al-hadis. Jadi itulah ilmu-ilmu yang belum kita canangkan lagi dalam pengajian usul fiqh, iaitu siyaq al-hadis. Qiyas ni ilmu yang cukup menarik, logiknya cukup kuat, dan qiyas itu melibatkan illah itu melibatkan tanqihul manat, sama ada, atau masalikul illah melibatkan takhrij, apa lagi, tahqiq, takhrij, tanqih dan tahqiqul manat. Ini istilah yang perlu kita main dalam pemikiran kita supaya kita faham apa makna illah tersebut. Ibn Taymiyah sebutkan bahawa, juga Syatibi sebutkan bahawa kalaulah tahqiqul manat berhenti, maka berhentilah syariah ini. Syariah yang kita ada ni akan mati, akan beku, akan stagnan kalau tahqiqul manat berhenti. Sebab tahqiqul manat adalah mengeluarkan hukum daripada Quran pada hukum zaman sekarang hari ini. Mengeluarkan illah daripada Quranul Karim, tahqiqnya
apply-nya kepada kes-kes masa pada hari ini. Itulah kekuatan tahqiqul manat yang disebutkan oleh Asy-Syatibi dan juga oleh Ibn Taimiyah. Berhentinya syariah kalau kita gagal melaksanakan tahqiqul manat dalam kehidupan kita. Soalnya kita tengok Al-Quran tak nampak banyak illah. Itu cabaran pada saya lah. Kita baca Al-Quran tak nampak illahnya. Tak nampak apakah sebab-sebab Allah nak sebutkan, sedangkan banyak kita tak nampak, tak dilatih untuk mengkaji illah. Misalnya kita baca tentang wa qadara rabbukum alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Apa illah di situ? Mungkin biasa kita kata mungkin ayat ni bukan ayat hukum. Kemudian Allah sebut lagi birran bil walidain. Allah sebut tentang birran bil walidain tu acap kali. Itu menunjukkan ada mesej bahawa al-walidain merupakan satu sokongan masyarakat yang perlu kita jaga dalam negara, dalam masyarakat dan sebagainya. Mungkin dalam konteks kita boleh keluarkan hukum, perlu ada potongan cukai kepada perbelanjaan kepada ibu dan ayah. Sekarang tak ada. Isteri dan juga anak-anak. Jadi boleh dikeluarkan hukum baru. Jadi Al-Quran tu penuh dengan mesej yang kita baca, tapi otherwise hukum kita setakat apa, minum arak, curi, zina dan sebagainya. Tak sampai 100 hukum, 200 hukum. Does not make sense. Quran ada sumber hukum yang cukup kaya dengan ma'ani yang tersendiri. Dan kita gagal mengeluarkan istikhraj ataupun takhrijul manat Quran dan juga hadis Nabi SAW. Itulah yang saya nak sebutkan bahawa qiyas adalah satu disiplin ilmu yang cukup mantap. Qiyas ada 6 cabang yang kita tahu. Qiyas at-tar, qiyas yang berbentuk logik, macam pengharaman arak sebab memabukkan. Qiyas al-aks, qiyas al-syabah, qiyas adna, qiyas aula. Dan pada saya katakan tak perlu kita berhenti setakat 6 bidang qiyas. Qiyas can be more than that. It's about logical. Dan 6 perkara ini disebutkan oleh ulama mustasfa misalnya dalam Al-Ghazali, bukanlah satu benda yang kita kena berhenti setakat 6. Kita boleh keluarkan our own trademark qiyas zaman sekarang untuk menjadikan Quran itu lebih hidup dengan aplikasi analogi yang lebih berbentuk umum, berbentuk moden dan contemporary. Tapi sebelum kita meloncat ke situ, kena faham dululah apa makna illah, wasfun zahirun muntabik. Kena latih dulu, faham illah dengan hikmah tu betul-betul. Sebab otak kita dilatih supaya minda usul fiqh ni bukan minda fiqh. Minda fiqh minda hukum. Ramai orang ada minda hukum tapi tidak ada minda usul fiqh. Jadi cepat mereka hukum tanpa ada usul fiqh yang teratur dalam minda beliau atau seseorang itu. Masalah penting. Masalah itu adalah asas kepada uruf, asas kepada sadr zari'ah, asas kepada apa lagi, masalah mursalah. Semuanya berasaskan kepada maslahah, iaitu memberikan kebajikan kepada manusia dan masyarakat, walaupun nampaknya bertentangan dengan syariat itu sendiri. Itu kekuatan maslahah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ingin berikan kelonggaran. Syariat ini bukan makna one solution fit all. Ada kelonggarannya. Okey. Di Malaysia ni kalau kita angkat nikah, kena terus angkat cerai taklik, itu kemaslahatan kepada wanita. Kalau di Afrika Utara zaman-zaman dulu dipanggil talak, bukan al-khulu', taklik. Kalau perempuan itu mengatakan, kalau saya berikan balik mahar ini dengan harga semikian, maka bebaslah saya daripada ikatan perkahwinan. Itu maslahah, walaupun nampak macam bertentangan dengan syariah. Syariah bukanlah one solution fit all. Itu saya sebutkan bahawa usul fiqh, usul yang dinamik, kena memberikan. Begitu juga dalam keuangan Islam. Mungkin zaman tertentu kita kena strictkan, rigidkan, tapi dalam zaman tertentu kita bukakan, luaskan. Idza daqa ittasa' wa ittasa'a daqa. Dan banyak lagi contoh-contoh yang kita ada bahawa syariah kena hidup dan dinamik dan memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam bentuk yang tertentu, yang tidak melanggar betul-betul hukum syariah itu sendiri.
Ijtihad satu istilah yang cukup besar yang kita guna pakai, tidak ada qiyas, tidak ada maslahah, tidak ada Quran, tidak sunnah, ijtihad semata-mata. Jadi kita perlu melaksanakan dengan iman dan takwa, dan mungkin tidak ada asas sama sekali kita melakukan ijtihad dalam kes-kes tertentu. Imam Qadhawi ditanya tentang puasa kepada mereka yang hidup di kutub utara kan, yang malamnya hanya 1 jam ataupun 2 jam. Apakah hukum berpuasa dalam konteks tersebut? Adakah mereka kena puasa 22 jam atau 23 jam atau macam mana? Dan belum memberikan pandangan untuk masyarakat di Eropah dalam Kaunsil Ulama Eropah kan, satu Ittihad Al-Ulama Al-Urubi Al-Muslimin mengatakan average out antara benua Afrika yang selatan dengan utara. Katakan yang selatan itu 17 jam, contohnya di Spanyol, yang utara itu kata 20 jam, average out mungkin 18 jam, mungkin 20 jam. This is tidak ada asas. Tidak ada asas sama sekali. Jadi sometimes perlu kepada fatwa tersebut yang tidak ada asas sama sekali. Okay. Kalau antum ditanya pandangan tersebut, jangan haram puasa 23 jam. Ya, jadi itu pemikiran fiqh kita, bukan pemikiran usul fiqh. Nah, itu beza sikit antara pemikiran fiqh dengan pemikiran usul fiqh. Pemikiran terikat dengan hukum atau terikat dengan kaedah dan metodologi. Usul fiqh amali, kita mesti membuat latihan mencari pemikiran usuli dalam teks perundangan. Jadi selepas kursus ini, saya galakkan kepada saudara sekalian untuk membaca Al-Quran dengan sunnah dengan pemikiran usuli dan bukannya pemikiran fiqh semata-mata. Cari dekat mana mesejnya. Ringkasnya usul fiqh adalah ilmu mencari mesej Allah Subhanahu Wa Taala. Usul fiqh adalah ilmu untuk mencari mesej hukum Allah Subhanahu Wa Taala dalam pelbagai konteks, dalam talak, dalam hadanah, dalam nafkah, dalam pakaian, dalam pergaulan, dalam konteks industri, dalam konteks masyarakat, dalam konteks pertanian, dalam konteks environment, dalam konteks kenegaraan, dalam konteks keselamatan, dalam konteks jerebu yang ada pada hari ini, kita tengok di luar kita, semuanya ada hukum fiqahnya. Ya? Ada dia punya cara-cara pemikiran usul fiqh. Itu yang kita baca, kita kena luaskan. Bila sebutkan tentang al-ma', air itu berapa kali, itu ada hukumnya. Ahkamul miyah, penjagaannya, pembersihannya, refinementnya, charge-nya, macam mana nak menjaga kelangsungan air di negara, di dunia keseluruhan, itu ada hukumnya, ada kaedah usul fiqh. Cuma kita tak suka bincang bab-bab air dengan environment, kita suka bincang bab-bab yang lebih sensasional sikit. Sedangkan al-ma' tu wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Itu kaedah yang besar tu. Tidak ada survival, tidak ada kehidupan tanpa ada air. Jadi kita baca dengan pemikiran usul fiqh untuk kita mengharapkan apa mesej Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap ayat itu. Saya tidak kurang bersetuju mengatakan ayatul ahkam 80 ataupun 500 ataupun 1000 ayat. Bukan. Kesemua Al-Quran itu ada mesej hukumnya yang tersendiri. Okey. Bila Nabi Musa AS ditawarkan kahwin dengan salah seorang anak perempuan Nabi Shu'aib, dia kata, saya tidak ada duit apa-apa ke dana dan refugee dalam bahasa sekarang ni. Tak apa, kahwin dengan syarat bekerja dengan aku selama 8 tahun. Kalau kamu orang baik hati, tambah lagi 2 tahun. Budi bicara. Itu sebagai khidmah, sebagai manfaat. Adakah boleh kita menjadikan manfaat sebagai acceptability dalam perniagaan pada hari ini? Itu boleh dibincangkan. Simple saja, iaitu mahar berkahwin dengan seorang gadis menggunakan khidmat, menggunakan tulang kerak, bekerja di ladang ataupun bersama dengan keluarga si perempuan tersebut. Boleh diterjemahkan dalam bentuk-bentuk yang lebih luas lagi. Itu yang saya rasakan kurang dan kurang dipraktiskan oleh pengamal-pengamal syariah dan juga pembaca-pembaca usul fiqh. Yang keduanya usul fiqh perbandingan. Cuba garapkan dan tambahkan pembacaan dan semua kitab usul fiqh perbandingan. Sama ada perbandingan
ulama dengan ulama, macam kitab Ikhtilaful Malik wa Syafi'i. Satu risalah yang cukup menarik, polemik. Kitab Ibtal Istihsan, bagaimana beliau menulis nak rod kepada Asy-Syaibani dalam kitabnya Al-Istihsan. Gurunya dan juga sponsornya sendiri yang berikan wang untuk beliau belajar. Imam Syafi'i disponsor oleh Asy-Syaibani sampai dia tamat belajar. Tapi dia masih rod lagi kepada imam dia. Jadi respect dengan ihtiram, iltizam. Respect dengan iltizam dua perkara yang berbeza. We have to respect everyone. Ihtiram min wajibina. Al-iltizam lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu dua perkara yang kita kena bezakan. Kalau ihtiram pun tak ada, iltizam pun tak akan ada. Tapi kalau ihtiram ada kemungkinan iltizam dengan Allah. Ramai orang cuba iltizam tapi ihtiram tak ada, hancur sama sekali. Itu yang mungkin berlaku dalam masyarakat hari ini. Tapi dalam Imam Syafi'i dia rod kepada Imam Malik, kepada Syaibani, Abu Hanifah, tapi dia masih guru yang disayangi dan didoakan sentiasa dan sentiasa. Yang ketiga, amalan sebenar dalam kes sebenar itu perlukan pengamalan. Bila terlibat dengan perbankan Islam, dengan mahkamah syariah, kita akan ada kes-kes yang sebenar yang boleh kita amalkan usul fiqh. Yang seterusnya, maqasid dan usul fiqh. Ramai orang keliru tentang maqasid dan usul fiqh. Mereka mengatakan maqasid sebahagian daripada usul fiqh, which is wrong. Maqasid adalah pelengkap kepada usul fiqh. Sekiranya usul fiqh tidak dapat menyelesaikan masalah, maqasid akan datang menyelesaikan masalah. Maqasid bukan sumber hukum syarak. Maqasid tidak boleh jadi hukum dan dalil kepada halal dan haram. Itu saya punya statement yang agak keras. Ramai orang nak menjadikan maqasid sebagai dalil syar'i. Haram sebab maqasid. Semuanya maqasid. Apa itu maqasid? Maqasid lah. Jadi tak tahu apa itu maqasid kan. Jadi ini punca dalam masyarakat kita. Maqasid adalah polisi kerajaan dan masyarakat. Dia merupakan hukum berdasarkan polisi, bukan berdasarkan kepada metodologi istinbat hukum yang teratur. Bila Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan al-kharaj ini tak boleh dibagi kepada tentera, sebab kalau bagi kepada tentera, mereka akan buat tanaman dan tidak akan melakukan jihad. Maka Kementerian Ketenteraan akan hancur dan jihad tidak akan berterusan untuk menyebarkan agama Islam, dan mereka akan bersama dengan tanaman-tanaman mereka di Iraq, Ardhus Sawad, yang dengan warnanya hijau, daripada jauh nampak macam hitam, Ardhus Sawad. Jadi Sayyidina Umar mengatakan tak boleh bagi kharaj. Kita kekalkan harta di tangan pemiliknya yang tidak beragama Islam, minta mereka bayar al-kharaj 10% untuk pada negara, bagi balik kepada gaji-gaji atau bonus kepada tentera untuk mereka melakukan pekerjaan mereka. Kalau tidak, Kementerian Ketenteraan akan pupus dan penyebaran agama Islam tidak akan berterusan di zaman beliau radhiyallahu anhu. Beliau telah mengambil satu maqasid. Ia maqasid boleh melanggari dan mengatasi nas Quran yang soreh kalau ada tuntutan dan keperluan tertentu dalam negara. Itu kekuatan maqasid. Itu bukan bidang kuasa saya, bukan bidang kuasa anta wa anta, tapi bidang kuasa satu negara, satu komuniti pentadbiran negara untuk kemaslahatan masyarakat Islam dalam pelbagai-bagai keadaan dan sebagainya. Maqasid, kata Imam Asy-Syatibi, qiyas adalah ma'qulu nassin wahid. Maqasid ma'qulu jumlatin nusus. Qiyas itu adalah logik satu nas, iaitu ainlah kepada nas tersebut. Tapi maqasid adalah ma'qulu jumlati an-nusus. Sebab itu dalam maqasid kita kena tatabuk, kita kena perhatikan ayat ni campur ayat ni, campur ayat ni, campur ayat ni, jadi hukumnya begini. Maka timbul hifzul mal, hifzul nafs. Kalau begitu tak terhad pada 5 perkara. Sebab kalau kita baca secara qiraah maqasidiyah Al-Quranul Karim, kita akan jumpa lagi tema-tema yang berbentuk maqasid yang belum kita pelopori lagi. Ini bidang antum. Anda seorang tak boleh buat kerja ni. Kita baca Al-Quran 6 kali pun miss lagi tema-tema yang tertentu.
Anda cuba kumpul pun 2-3 kali baca, ada lagi tema-tema yang besar yang kita baca, kita miss bahawa this is the message of Allah Subhanahu Wa Taala. In my own reading, apa yang anda tengah buat buku yang terbaru ni, iaitu maqasid berdasarkan big data analytics, anda dah jumpa beberapa tema-tema yang menarik, seperti tema air, tema ibu bapa, tema environment, kebebasan, tema solar power ya. Solar power pun ada temanya. Wasakhkhara lakum asy-syamsa wal qamar. Wasakhkhara. Apa makna wasakhkhara? Perkataan ada tasydid. Bila tasydid ada intention. Dalam bahasa Arab, bila syaddah ada intention. Kasara, betul tak? Apa lagi yang ada tasydid ni? Kalau kasara tak ada intention. Tapi kasara ada intention. Ada tasydid mesti ada intention. Dalam bahasa Arab, power bahasa Arab ni. Jadi wasakhkhara lakum asy-syamsa wal qamar. Mesti ada tujuannya. Malah kalau kita gunakan solar power untuk mengganti turbine power menggunakan air, menggunakan minyak, kos akan rendah dan juga pencemaran alam akan berkurangan. Dan Allah dah jadikan daripada hari pertama lagi langit dan bumi, matahari dengan bulan untuk kita gunakan. Banyak lagi tema-tema dalam Quran Al-Karim. Sometimes tak habis baca Quran, kita berhenti banyak kali, which is good. Kita baca Quran dan habiskan cepat, itu pun bagus, Alhamdulillah. Tapi peringkat kita bukan baca Quran dan habiskan Al-Quranul Karim mendapat pahala pembacaan, tapi pahala tadabbur. Kita dah ada ilmu maqasid, ada ilmu usul fiqh, gunakan untuk menjadikan Al-Quran sebagai satu subjek matter yang hidup dengan kita. Satu hari 3 ayat pun cukup tadabbur, lughawiyan wa sarfiyan wa mantiqiyan, dengan ilmu masyarakat semasa. Barulah Quran itu boleh dikembang-kembangkan. Jadi besar Quran itu dengan melalui kaedah wasilah bahasa Arab itu sendiri. Dan juga ilmu moden hari ini. Okay? Ilmu genom, ilmu zuriat, ilmu sosiologi, ilmu kriminologi, ilmu politics, ilmu business, ilmu cash flow, ilmu corporate finance. Macam-macam ilmu ada hari ini. Ilmu itu Allah juga yang bagi. Untuk kita guna ilmu itu untuk cek balik Al-Quran. Ada dalam Al-Quran sebenarnya. Allah tak akan bagi ilmu manusia melainkan ada kegunaannya dengan Islam itu sendiri. Okey. Last sekali mungkin saya akan sudahi kuliah ringkas pada hari ini sebelum kita buka sesi untuk bersoal jawab. Kita pilihanlah kepada melihat kepada latar belakang yang hadir hari ini. Pastikan antum telah habiskan dan khatamkan at least one of these few books. Al-Luma' itu paling mudah sekali. Asy-Syirazi, Al-Ihkam Al-Amidi itu berat sikit, 4 jilid tapi menarik. Bahasanya bahasa yang ringan, bahasa yang daripada seorang pengamal, profesor dan juga seorang practitioner. Al-Amidi. Usul Al-Sarakhsi, ringkas, tak tebal tapi syarat. Al-Mustasfa, kitab yang paling menarik sebab beliau telah menggabungkan segala-galanya, logiknya, ilmu metodologinya, epistemologinya dan sebagainya. Dan beliau menyebutkan dalam mukadimah kitab beliau bahawa aku sengaja menulis begini dengan bahasa begini, dengan cara begini untuk menarik kamu membaca kitab aku. Kerana kalau mereka merasa susah nak baca kitab, mereka tidak akan habiskan pembacaan kitab tersebut. Itulah saya guna dalam kitab saya Syarah Main itu juga, bagi mudah bahasa supaya orang baca sampai habis. Jadi ilmu nak sampaikan, kita cari bahasa yang menarik untuk orang baca. Dan beliau sebut dalam mukadimahnya, dia guna bahasa yang mudah untuk pastikan orang baca sampai habis. Kalau kita baca tak habis, maknanya kita ni teruk sangatlah. Okey. Dan Asy-Syaukani Irsyadul Fuhul. Bila antum habis baca semua ni, jangan lupa untuk khatamkan dengan Bidayatul Mujtahid. Sebab Bidayatul Mujtahid dia mengkaitkan usul fiqh dengan hukum fiqh. Itu kitab yang paling menarik untuk dikaitkan balik, diblendkan balik dan dikombinekan balik dengan teori-teori usul fiqh. Ya, mudah-mudahan dengan sedikit kuliah pada pagi ini kita dapat melihat usul fiqh dalam 30 minit untuk kita memerhati dekat mana kekuatan, kelemahan pembelajaran pengajian kita dan menjadikan usul fiqh ilmu yang hidup untuk menjadikan
Quran dan juga sunnah satu kitab yang cukup hidup dan dinamik dalam masyarakat kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita buka ruang untuk soal jawab untuk setengah jam. Silakan. Tadi doktor disebut pasal ahkam wad'iyah, syuruk, mani dan sebagainya. Ini adalah salah satu perbezaan usul yang tak perlu kita bincangkan lama-lama sebab mungkin sama atau kesannya tak banyak. Kalau saya tengok kadang-kadang beberapa eminent scholar macam Syekh Abdullah bin Bayan dalam kuliah-kuliah Sinar Al-Fatwa diberikan oleh beliau, antara aspek yang ditekankan adalah tentang ahkam al-wad'iyah, sebab ahkam al-wad'iyah sangat penting dalam tanzim hukum, dalam kita nak implement hukum tu sebelum kita nak pasti dan selepas kita ketahui hukum syarak kita nak tanzim. Antara benda yang sangat penting adalah ahkam al-wad'iyah, dan juga ahkam al-wad'iyah ini juga diperbincangkan dengan kaedah tersendiri oleh Imam Al-Ghazali dalam Mustasfah. Dikaitkan macam mana ahkam al-wad'iyah sangat penting untuk dipahami dari tujuan tafsir hukum. Okey, terima kasih. Maksud anda adalah ahkam wad'iyah ini satu perkara yang statik, dia bukan dinamik. The moment kita faham apa itu sabab, apa itu syarat dengan mani', finish. Tak perlu kita khatam banyak kali. Sebab dia bukannya fleksibel dan bukan variable. Dalam hidup kita, kita fokus pada benda yang bertukar-tukar dan variable seperti illah, seperti hikmah, maqasid. Sedangkan syarat dengan mani' tu kita faham apa makna ta'rif mani', ta'rif syarat dengan sebab, cukup. Allah menjadikan waktu zuhur masuk sebab tergelincir matahari. Kan? Memang itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dah. Mani' bila orang tu bunuh pewaris tak boleh mewarisi harta. Jadi dia statik. Perlu faham, maknanya itu basic pada syariah. I'm not saying kita tak perlu faham, tapi tak perlu kita gunakan tenaga kita untuk memahami dan terus memahami dan terus memahami. Move on, cukup setakat itu. Kita move on kepada ma'ani Quran, kepada dilalat Quraniyah yang dalam, yang apa makna sir bahasa-bahasa tertentu dalam Quran kan. Saya sebut dalam kuliah terlepas bahawa beliau sebutkan in ummahatukumul lati waladnakum. Apa maknanya? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Kita kena panjangkan sikit apa makna wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Apa makna kiswah? Apa makna rizq? Apa makna shelter? Quran tersebut shelter. Apa hukum shelter atau rumah kepada isteri kita dan sebagainya? Kita dalamkan sikit. Yang syarat tu penting, tapi pengalaman saya sendirilah, dia baca sekali pun dah cukup lah. Dah tahu dia punya syarat itu, mani' itu cukup. Dan move on kepada benda-benda lain. Itu maksud saya. Okay. Jadi di awal talk ni ada cakap tentang kelompongan dalam silibus antara Malaysia, Timur Tengah dengan di Barat. Especially dalam aspek sejarah, Historical context. Mungkin dan dalam kuliah ini juga ditekankan tentang kepentingan. Boleh Dr. menjelaskan tentang apa kesannya pula pada graduan yang maknanya hasil perbezaan silibus antara mungkin Timur Tengah dan Barat? Ada kebaikan dan keburukan lah. Sebab di Barat, mereka yang mengajar itu adalah historian dan mereka bukan pakar substan. Di Malaysia, di Timur Tengah, pakar substan. Maddah tu kita kuat tapi tak faham ulama ni apa latar belakang dia. Zaman apa? Zaman Mamaluk ke? Zaman khilafah ke? Zaman kampung ke? Bandar ke? Barat dia melihat kepada environment para sekolah itu. Sebab tu saya boleh ingat tarikh-tarikh kewafatan mereka. Sebab saya diajar di Barat, jangan lupa tarikh mati. Sebab tu dalam penulisan Barat, tarikh mati itu satu kewajipan. Died 2004 Imam Syafi'i, Abu Hanifah 150, Imam Malik 178, Abu Yusuf 182. Anda boleh ingat Imam Baqir 101. Bukan diajar, dilatih. Sebab kalau bagi argument, dia katanya which century is that scholar from? Kita jawab memang kita punya quality akademik kita jatuh di Barat. Jadi kalau tanya pelajar di Madinah, memang Subki zaman apa dia hidup? Bila dia mati?
707 Hijriah. Itu zaman ni, bukan zaman sekarang, zaman ingat yang dulu punya ni. Jadi di Malaysia ataupun di Timur Tengah, kita tidak mementingkan unsur kemanusiaan dalam ilmu. Itu ilmu kemanusiaan, ilmu yang hidup. Quran juga Anda sebutkan tadi, Quran penuh dengan kisos, tarikh, sejarah. Kenapa sebut tentang Firaun? Nak tunjukkan Firaun tu zaman dia begini. Sebab tu Nabi Musa begini, Harun begini. Jadi perlu pada kontekstual punya. Dan situ ada kelobongan yang cukup dalam di peringkat Timur Tengah. Anda pun belajar di Kuwait dulu, tak tahu zaman siapa Imam Syafi'i, dia duduk kat mana, iklim macam mana. Kalau tengok imam di Ash-Shirazi di Shiraz, latar belakang dia macam mana, siapa ayah dia, siapa mak dia. Dilatih kita tengok siapa ayah dia, siapa mak dia. Itu kat sama sekarang nak tahu siapa Dr. Daud, tengok latar belakang keluarga dia, latar belakang pendidikan dia. Itu kita hantar sendiri. Kita kena melihat itu sifat manusia sebenarnya. This is the study of human. Scholar are human. Then we have to understand their profile more than the knowledge. And the knowledge will come kemudian sikit. Okay. Di Barat ada keburukannya kerana mereka tidak mendalami substan. Mereka hanyalah histori. Mereka banyak miss benda-benda yang tertentu. Tapi sebagai pelajar syarah, kita kena bertapung menampung antara satu sama lain. Allahu'alam. Okay. Bila belajar usul fiqh ni, kita dapati sebenarnya ada banyak metod lah dalam pembentukan hukum kan. Jadi sebagai seorang penuntut ilmu tu, adakah kita boleh atau tidak dengan metod tertentu, atau kita boleh buat metod baru yang macam yang doktor katakan bahasanya sebenarnya yang mungkin concern sebahagian penuntut ilmu, dia kata kalau kita memilih manhaj sendiri dalam pembentukan hukum tu, kita seolah-olah macam lari daripada aliran yang ada dalam Okey. Itu bahasa teks skrip ulama-ulama kita lah. Kita kena baca kitab usul fiqh, kita memahami, memerhati dan cuba iltizam. Tapi mereka sendiri, guru-guru kita ini, bila mereka membuat diskusi ilmiah, peringkat pertama mereka kata aku Syafi'i atau Hanafi, tak boleh pakai ini tak boleh, wa'ad, mulzim, tak mulzim. Peringkat akhir nanti sebelum buat keputusan, hak usul fiqh semua dah hilang dah. It's about personality. Kenapa mereka memilih pandangan tersebut? It's not about Abu Hanifah ke, Imam Syafi'i ke, Al-Juwaini ke. Dah tak ada, itu sebagai basic saja untuk sampai peringkat round terakhir. Membuat hukum ni adalah banyak round, macam marathon. Marathon pertama Quran Sunnah, kemudian pandangan ulama tentang kaedah tafsir mereka, tarjih, ta'arud dan sebagainya kan. Last sekali hantar dengan fatwa. Situlah memerlukan personality. Dan itulah buku ana bahawa Syarah Main tu bahawa yes, usul fiqh penting, fiqh penting, tapi at the end of the day, hukum anta tu bukan hukum Syafi'i, hukum anta sendiri. Hukum ijtihad anta sendiri. Di situ anta perlukan kekuatan, gunakan kaedah bahasa untuk kenapa nak supportkan mudharabah dalam bentuk begini. Apa argument anta? Bila anda buat tarjih kepada anda tak percaya kepada konsep kecairan, nisbah kecairan liquidity dalam saingan saham di Bursa Malaysia dan sebagainya, sebab kecairan itu bukan aspek utama dalam syarikat. Adanya wang tunai di syarikat bukan makna syarikat tersebut bertukar menjadi syarikat yang penuh dengan duit. Sebab syarikat itu terbina di atas idea, management, reputasi, kontak yang didapat, dia punya goodwill dalam masyarakat, dia punya management. Jadi kekuatan syarikat bukan berdasarkan how much duit dia ada dekat dia punya simpan dekat bank. Jadi ulama mengatakan kalau dia ada banyak duit di bank, aset dia 100 juta, cash dia 60 juta, syarikat itu haram kita jual beli saham sebab dia menjadi syarikat yang ada jual beli wang. Which is wrong. Syarikat adalah ongoing concern, syarikat yang hidup. Itu usul fiqh yang baru. Apa makna syarikat? Syarikat bukan cash. Syarikat ibaratun an musahimin wa afkar wa khibrah wa safaqat wa uqud wa kulluha tuaddi ila al-qimah as-suqiyah li syarikah, kepada nilai yang baru kepada syarikat tersebut. Ini kita takhrij dan juga tangkih dan juga tahqiq al-manat. Okey.
Jadi pandangan kita sendiri, anda beza dengan IWF, anda beza dengan Dow Jones, walaupun anda dalam Dow Jones dengan indeks S&P sebagainya, anda berbeza pandangan ulama besar kata kita kena stopkan penyaringan berdasarkan liquidity ratio sebab does not make sense. Kita pandailah syarikat macam Highway Plus ataupun Maidin sebab mereka kutip duit setiap hari kan. Adakah mereka dapat cash banyak 100%, mereka bukan halal? Tak logik kan? Tak logik. Jadi sebab tu kena ada facility sendiri. Not now, masih belajar lagi. Tapi bina, you have to build up kan? Mungkin 20 tahun lagi masa depan. Anta dan juga trademark anta sendiri, usul fiqh anta. Tapi dengan syarat dapat membuat artikulasi. Dia kata ini hukumnya tak jauh, tak ada sebab. Kelemahan ulama-ulama sekarang sebahagiannya menyatakan hukum tapi tidak ada artikulasi. Tidak ada engagement dengan masyarakat. Dia tanya apa sebab hukum tersebut, memang hukum begitu. This is not good enough. Even Nabi pun kata ada Quran wasyawirhum fil amri. Satu Quran lagi menyebutkan menarik. Kalau ada kes di kalangan kamu, maka rujuklah kepada orang yang mengetahui dengan kamu. Macam ayat itu, liyastambitunahu kan, supaya mereka dapat istimbatkan hukum. Ingat tak ayat tersebut Al-Quran? Bila berlaku isu dalam masyarakat, rujuk pada orang itu dalam masyarakat sebab mereka akan yastambitunahu, mereka boleh mengistimbatkan hukum. Siapa ingat ayat tersebut? An-Nisa ya. Ayat itu menarik yang ramai orang tak perasan. Ayat itu mengatakan ada kuasa istimbat dalam masyarakat. Ada kuasa istimbat dalam masyarakat. Jadi istimbat tu bukan kata hukum, istimbat Allah sebut. Ini menarik juga, istimbat pun istimbat. Allah tak kata memberikan hukum, Allah kata mengistimbatkan hukum. Bila istimbat kena ada proses, kena ada SOP, Standard Operating Procedure, kena ada research, kena ada kajian dan kena ada penyataan argument kepada masyarakat. Sebab istimbat bila ada alif dengan sin dalam bahasa Arab ada banyak proses. Bila ada alif dengan sin ada proses yang banyak, bukan satu proses. Bahasa Arab bila ada alif dengan sin maknanya it's a process. La'alimahu alladhina yastanbituna minkum. Itu yastanbituna minkum. Ya. An-Nisa ayat itu very powerful. Itu juga cara kita mengkaji. Allah gunakan perkataan la yastanbitunahu minkum. Ya. Okey. Jadi faham tak? Anda nak bentukkan anda punya personality. Di akhirat pun Allah takkan tanya kamu beri fatwa tu berdasarkan mazhab siapa, tak. Anta wa fatwak, anta wa ijtihaduk. Tapi kita mengambil manfaat khazanah ilmu yang banyak. Kita tidak mengenepikan mereka, ihtiram. Tapi kalau mampu dan boleh, insya-Allah dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin Allah, kita boleh menjadi syakhsiyah usuliyah mustaqillah. Okey, mustaqillah. Berbeza dengan ulama-ulama yang lain. Insya-Allah. Okey. Fadhal Syekh. Persoalan mengenai ijma' tu. Yang doktor maksudkan dia ada cuma ada kuasa persuasif. Itu yang doktor maksudkan ijma' selepas zaman sahabat. Selepas zaman sahabat. Ya, selepas zaman sahabat. Tapi hatta zaman sahabat pun Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i terlalu konservatif. Mereka mengatakan jarang berlaku sebab sahabat pun ada fuqaha mereka. Syafi'i mengatakan hanya berlaku dalam kes-kes mimma ulima min ad-dini bid-darurah. Itu dalam risalah. Mimma ulima min ad-dini bid-darurah. Imam Syafi'i ulama besar, dia pun tak luaskan ijma'. Dia tahu banyak masalah. Kalau kita luaskan ijma' ni, human akan manipulasikan. Sebab tu you have to go back to rock. Tuhan itu Quran dengan Sunnah, bukan manusia. Kita tidak boleh meletakkan insting manusia lebih mengatasi insting Allah Subhanahu Wa Taala. We cannot allow that to happen. Kita tak boleh benarkan ini lebih kuat daripada yang lain. Mesti Quran dan Sunnah all the time. Walaupun kita khilaf, walaupun kita banyak isu, masalah, better than memberikan kuasa pada manusia untuk memberikan interpretasi hukum. Sebab saya concern sedikit lah. Sebab yang saya setuju memang yang ijma' selepas sahabat tu sangat bermasalah lah.
kata macam Imam Ahmad mendakwa ijma' faqat kadzib. semuanya sebab kita belajar kan dalam usul fiqh beberapa dalil yang dalil ijma' ni bukan dalil yang ulama keluarkan sebab kesepakatan sahaja, tapi sebab dalil daripada Al-Quran sendiri, macam yang satu yang kita sebutkanlah dan hadis dalam Inna Allah la yajma'u ummati 'ala dhalalah dan ayat Quran fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulih, yang ulama kata insya-Allah ni maknanya fa in tanaza'tum, maksudnya kalau khilaf daripada Allah dan Rasulnya, maksudnya kalau bersepakat dari situ maksudnya ada power. Jadi saya bersetuju memang tidak untuk diluaskan lah, memang tak untuk diluaskan. Cumanya untuk mengatakan dia persuasif dalam yang dalam konteks yang kuasa yang terhad lah, saya kuasa itu je. Ya, okey. Tapi kalau anda mengetahui apa yang berlaku di peringkat realiti sebenar, pengeluaran hukum-hukum di peringkat antarabangsa atau di mana sahaja, concern anda itu akan hilang. Sebab bila manusia dia akan banyak campur tangan, dia ada pengaruh luar dan sebagainya untuk mengeluarkan satu hukum. Jadi itu yang menjadikan isu itu agak sensitif. Seorang yang terlibat secara dalam, in and out of the whole process, human ni dia boleh dimanipulasi. Itu yang menjadi isu. Sebab itu fa in tanaza'tum pun farduhu ila Allah wa Rasul wa ila ulil amri. Ulil amri itu bukan lagi isu fatwa, isu polisi negara. Bukan lagi isu halal haram, isu polisi negara. Bukan lagi isu, dia tak kata yang rujuk kepada orang yang ada ilmu, tapi ulil amri minkum, yang ada kuasa untuk menyatakan suatu hukum berdasarkan polisi tertentu. Wallahu a'lam. Itu anda punya reservasi, dan I would agree dengan Imam Syafi'i. Dia tengok ke depan. Setakat min ma'ulima min ad-dini bid-darurah. Ya, silakan. Tadi Datuk ada cakap yang pertama konsep kan, konsep itu dia tak terhad pada 5. Ya. Datuk ulas sikit. Okey. Bila kita mengetahui DNA atau maqasid ataupun di genom atau maqasid itu dibina di atas pemerhatian ulama-ulama kita, di atas tema-tema yang disebut secara ucap kali dalam Quran tu. Sama ulama kata more than 100 times tentang hifzul mal, hifzul nafs, hifzul apa lagi ya, al-ard sebagainya. Jadi maqasid. Kalau kita buat due diligence yang sama, proses yang sama, kita akan jumpa lagi ma'ani yang lain. Al-ilmu, al-adalah, apa lagi, al-musawah, environment, alam sekitar, al-abawain, neighborhood. Anda jumpa 80 dalam kitab mana? 80 ya. 80 ni berdasarkan benchmark more than 10 times in the Quran. Kalau kita mungkin tingkat 20 mungkin kurang lagi lah. Bagi saya kalau 10 times tu aksar bin salasa, mana dah cukup dah, mutawatir lah dari segi. Tapi anda tingkatkan benchmark tu pada 10, sama ada direct ataupun indirect punya reference kepada tema ini. Ada indirect reference, bukan direct, kena pandailah kita keluarkan. This is the way forward. Dan Quran kalau syarat setakat 5 sahaja tak menarik lah. Syariat kalau setakat 5 sahaja maqasid tak menarik. Aku be wrong. Ada salah seorang ulama yang berusaha juga untuk keluarkan maqasid dalam masyarakat adalah Imam Ibn Ashur dalam Nizam Ijtima'i. Ya. Cuma akhirnya bila kita tidak semua tema-tema ni secara tak langsung dia menyangkut lima falsafah utama tu juga ada kata. Tak juga. Al-adalah. Where to put al-adalah? Fairness. Right to be heard. Dalam undang-undang sivil dia panggil right to be heard and natural justice. Dua kaedah umum di perlembagaan kita. Hak untuk didengari sebelum kita jatuhkan hukuman. Satu lagi rule against bias. Kita tak ada bias. Ada bias dia tak adil, walaupun dia salah, dia dianggap tak bersalah. Isu alam sekitar mungkin ada kata dengan kehidupan, macam di kes di India misalnya, kalau minum air yang kotor dianggap sebagai melanggar perlembagaan sebab air kotor menyebabkan kematian.
Itu kalau Islam, bila kerajaan gagal menyediakan air yang bersih, dianggap sebagai hifzul al-nafs. Bagi anda al-ma ada satu timnya sendiri. Macam mana menjadikan air dalam masyarakat Malaysia dan juga tempat-tempat lain air yang bersih dan affordable. Bersih dengan mampu dimiliki. Di Malaysia ni dah ada pipe kat rumah tu macam saringan. Not maqasid. Air datang tap kita tu, kita buka boleh minum. Macam di Australia, macam di United Kingdom. Di Malaysia macam-macam saringan. Satu rumah penuh dengan saringan. Kat di luar, dalam. Which is not right. Anda cuba bawa maqasid yang baru dalam bentuk tema yang baru. Isu apa ni, nantilah anda share buku-buku ni dalam. Kalau Ibn Ashur sendiri dia perkenalkan istilah maqasid khasah. Selain daripada maqasid ammah. Betul. Maqasid khasah tu dia sebenarnya dalam bahasa lain zaman dia meninggal 1972. Anda ingat 1972. Zaman dia zaman 70s. Dia ada sikit keliru apa maksud maqasid khasah. Dan ini telah dikritik oleh anda punya guru juga, Imam Syekh Roy Suni dekat Qatar. Roy Suni telah menulis lebih daripada 40 kitab maqasid yang lebih banyak daripada Ibn Ashur. Dia seorang yang macam kita kata spark yang boleh sebab dah lama sejuk kan ikut maqasid, dia keluarkan 1972 dia meninggal. Roy Suni ulama yang menjadikan mudah dan banyak buat kritikan pada al-khassah dan ammah ni. Kalau boleh baca Roy Suni menarik. Kitab dia mudah dibaca dan Ibn Ashur susah. Dia bahasa dia berat. Jadi kita melihat Roy Suni mungkin, minta maaf, Ibn Ashur mungkin betul pada setengah keadaan tapi tidak tepat dalam semua keadaan. Ma'ihtiram syadid lahu. Anda lebih tertarik dengan Roy Suni. Roy Suni pula kadang-kadang terlalu akademik. Dia tak bawa pada dunia yang sebenar. Jadi kita kena anjal-anjalkan sikit supaya masuk dalam dunia yang sebenar. Walahum fadl indallah subhanahu wa ta'ala. Walahum fadl indallah, yang membukakan, yang sahrul layali, yang jaga malam tulis buku. Tugas kita mencernakan lagi ilmu dalam bentuk yang lebih dinamik dalam masyarakat. Anda rasa tak cukup dengan 5, even 10 pun tak cukup. Quran satu kitab yang heavy, yang berat. Satu message Allah Subhanahu wa ta'ala, the message from God. Kenapa kita nak limit dengan 5 aja? Sebab tu Islam tak berkembang. Sebab 5, ilmu tak ada dalam tu. Persamaan tak ada, keadilan tak ada, pengayuhan ekonomi, entrepreneurship tak ada. Saya nak celah Boleh. tentang pemeliharaan alam sekitar. Barangkali mungkin dia tidak menjadi satu concern pada ulama dulu sebab masalah tu belum ada. Betul. Dan itu adalah masalah moden. Betul. Agree. Ataupun mungkin mereka melihat pemeliharaan alam sekitar membawa kepada pemeliharaan nyawa. Sebab kalau hutan terbakar misalnya, menyebabkan jerebu dan jerebu tu mengancam nyawa. Jadi dia masuk pada hifzun nafs. Anda tahqiq kitab mana? Bukan yang kedua, yang pertama. Sebab mereka tak nampak keadaan tu relevan. Waktu tu air bersih, everywhere, tahan minum, ya kan? Tidak ada pencemaran, tidak ada industrial, tidak ada urbanisasi. Bila masyarakat datang ke bandar, dia akan berlaku urbanisasi, satu benda yang baru 17th century yang berlaku. Zaman tidak ada urbanisasi. Jadi mereka tidak pernah menkhayalkan benda itu akan berlaku. Bukan yang pertama. Yang kedua tu antara kata environment pada mereka kaitan dengan life. Nanti anda boleh teruskan hujah tersebut, tapi anda rasa it's not the right time. We have to be berani dan lebih bold. This is the theme of Syariah, environment. Kalau sekadar Ya. kesempatan saya bukan kritik cuma tentang environmental ni doktor. Saya ingat antara perkara yang diusahakan oleh Syekh Ali Quradari dalam kitab Al-Madkhal ila Iqtisad Islam. Dia senaraikan kitab-kitab berkaitan dengan ekonomi pada zaman dahulu. Kira-kira pada tahun 300 dan 400 Hijrah ada hampir 10 kitab yang cerita tentang Al-Miyah wal Jibal. So secara tak langsung dulu pun benda ni dibincangkan, cuma kita nak revive, nak hidupkan. Betul. Kita kena collect balik dan terjemahkan balik dengan Kyoto Agreement. Syariah dengan Kyoto Agreement, contohnya bahasa bentukan. Jadi orang faham, kita faham Kyoto Agreement. US pun tak sign Kyoto Agreement. Adakah Syariah perlu sign Kyoto Agreement?
isu syariah dengan due diligence, dengan corporate governance, dengan corruption. Kat mana letak tema yang sendiri? Corruption dah sampai masanya untuk jadikan tema yang bukan lagi dalam hifzul mal. Hifzul mal problemnya sariqah wa sariqah wa sariqah. Corruption lebih teruk daripada sariqah. Dan cara pembuktiannya berbeza dengan sariqah. Jadi now we have to evolve. It's about evolusi. Jadi nampaknya lebih kepada maqasid yang kita, ya, which is good. Sebab dia mukammil ba'dahu ba'da. Usul fiqh, trust, maqasid, polisi, pemikiran, tema dan sebagainya. Okay, terima kasih kepada Daniel yang dan rakan-rakan yang membuat usaha mengumpul dan menjemput saudara sekalian untuk hadir pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan juga notasi ini ada sikit inputnya dan impak kepada cara kita memikir dan meneruskan pelajaran, pengajian dan juga profesional praktis dalam berbagai bidang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.